Majlis menjemput Leong K. Ling dari Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, Miri, Sarawak untuk membentangkan kajian beliau yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Pendahuluan Esei Tidak Berformat Semester 1 dengan Teknik SIK bagi pelajar kohort 2022 sehingga 2023. Salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Nama saya Leong Kai Ling dari Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri ingin membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Pendahuluan Esei Tidak Berformat bagi mata pelajaran Bahasa Melayu semester 1 STPM dengan menggunakan teknik SIK bagi pelajar kohort 2022-2023. Tujuan kajian tindakan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kemahiran menulis pendahuluan esei tidak berformat semester 1 dalam kalangan pelajar kolej. Tinjauan awal kajian tersebut adalah saya mendapati bahawa pelajar kurang mahir memulakan penulisan esei tidak berformat walaupun mereka sebenarnya mahir menulis isi esei dengan huraian isi yang baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya cuba menerapkan teknik SIK bagi meningkatkan kemahiran menulis pendahuluan esei tidak berformat, khasnya kepada pelajar kelas tingkatan 6 S1 SSB. Sebenarnya teknik SIK ini sudah lama digunapakai oleh guru-guru bahasa Melayu tingkatan 6 bagi melatih, mengajar pelajar untuk menulis pendahuluan isi. Akan tetapi saya menterjemahkan teknik tersebut ke dalam nama lain iaitu teknik SIK untuk memudahkan pelajar saya ingat apakah perkara yang patut ditulis dalam pendahuluan esei. Hasil daripada kajian yang saya lakukan, bilangan pelajar yang mampu menulis pendahuluan esei sudah bertambah. Maksudnya ada gunanya teknik SIK ini untuk pelajar memulakan penulisan esei mereka. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, terutamanya terhadap analisis hasil kerja tentang penulisan esei tidak berformat pelajar, saya dapati bahawa penulisan mereka memang tidak memuaskan. Khasnya pendahuluan esei lah sebab kajian ini fokus kepada pendahuluan esei sahaja. Hanya 8 orang pelajar daripada 20 orang pelajar yang menjadi sasaran mampu menulis pendahuluan esei ini dengan selengkapnya tanpa bimbingan guru. Selebihnya mereka bergantung kepada apa yang diberikan oleh guru dan mereka salin contoh pendahuluan esei yang lain. Fokus kajian ini adalah untuk membantu pelajar yang lemah dalam penulisan esei tidak berformat, khasnya penulisan pendahuluan esei sahaja. Teknik SIK ini diterapkan dalam penulisan esei tidak berformat agar pelajar mampu memulakan penulisan esei mereka. Objektif kajian, objektif umum adalah untuk meningkatkan kemahiran menulis pendahuluan esei tidak berformat dalam kalangan pelajar. Objektif khusus merangkumi pelajar mampu menguasai kemahiran menulis pendahuluan esei tidak berformat. Pelajar dapat meningkatkan markah mereka dalam penulisan esei dan guru juga mampu meningkatkan peratus pencapaian pelajar dalam aspek penulisan tidak berformat. Yang paling penting meningkatkan peratus pencapaian pelajar dalam STPM mata pelajaran Bahasa Melayu sebenar, terutamanya SEM 1. Kumpulan sasaran saya adalah pelajar tingkatan 6 semester 1 kohort 2022-2023 daripada kelas tingkatan 6 S1 SSB.
Seramai 20 orang pelajar yang menjadi sasaran iaitu 7 orang pelajar lelaki dan 13 orang pelajar perempuan. Untuk melaksanakan kajian tersebut, saya telah menggunakan 3 kaedah iaitu pemerhatian untuk memerhatikan tingkah laku pelajar semasa PDPC berlangsung, terutamanya PDPC yang ada kaitan dengan penulisan esei. Selain itu, saya menggunakan kaedah analisis markah latihan. Markah latihan ni lebih kurang 10 latihan yang saya sudah berikan kepada pelajar dalam 2 minggu. Penilaian latihan penulisan di dalam kelas dilaksanakan untuk dapatkan sumber kajian. Selain itu, saya juga menggunakan kaedah soal selidik untuk dapatkan maklum balas pelajar. Tinjauan masalah dengan menggunakan analisis pemerhatian, saya dapati bahawa pelajar kurang berkeyakinan untuk sumbangkan idea mereka dan mereka tidak dapat menulis pendahuluan esei walaupun 10 minit saya bagi mereka hanya untuk menulis pendahuluan esei sahaja. Ada pelajar yang mampu menulis pendahuluan esei tetapi pendahuluan yang ditulis itu terlampau pendek dan mereka tidak akan dapat markah yang tinggi. Berdasarkan analisis soal selidik pula, saya dapati bahawa sebilangan besar pelajar yang menjawab kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju untuk aktiviti yang dijalankan dalam kelas sebelum menggunakan teknik tersebut, teknik SIG tersebut. Ini merupakan sampel pendahuluan esei pelajar yang tidak memuaskan. Pelajar tidak pandai mengolah pendahuluan dengan baik sebab mereka tak ada hala tuju apakah benda yang perlu ditulis dalam pendahuluan. Sebelum teknik SIG saya dedahkan kepada mereka. Dan pendahuluan esei mereka tiada kehendak soalan. Kalau tak ada unsur tersebut, maka pendahuluan mereka memang akan jadi kurang. Ini merupakan sampel kedua. Walaupun ada kehendak soalan tetapi terlampau pendek sebab pelajar tidak tahu bagaimana nak mula untuk menulis pendahuluan esei. Terlampau pendek pun tidak akan dapat markah penuh. Markah penuh sebenarnya adalah 3 markah lah. Jadi saya terapkan teknik SIG ini. Tindakan yang saya lakukan adalah teknik SIG ini diwajibkan ada dalam setiap pendahuluan pelajar. Apakah itu teknik SIG sebenarnya? SIG terdiri daripada SIK. S itu merujuk kepada skop. Isu ialah isu utama bagi soalan esei tersebut. Dan kehendak soalan. Inilah K ini yang paling penting untuk pelajar dapat sekurang-kurangnya 1 markah untuk pendahuluan mereka. Sekiranya pendahuluan pelajar ada SIK semua ini, mereka mampu skor 3. Dan SIK yang mereka tulis tu mestilah menepati soalan. Nah, kaedah ini hanya satu cadangan dan boleh digunakan pakai untuk pelajar memulakan pendahuluan esei. Daripada mereka tunggu ataupun mereka tidak tahu bagaimana nak mula menulis, mengarang. Aktiviti pertama yang saya laksanakan adalah saya menerapkan SIK ini ke dalam PDPC dalam tempoh seminggu selepas tempoh pemerhatian. Masa yang diperuntukkan bagi setiap kali berjumpaan dengan pelajar adalah 1 jam 30 minit. Aktiviti yang kedua, penerapan teknik SIG ini dipaparkan melalui slide PowerPoint. Contoh pendahuluan esei yang menggunakan teknik SIG diperlihatkan kepada pelajar. Bukan satu contoh tapi lebih daripada 30 contoh pendahuluan esei yang saya guna teknik tersebut. Ini merupakan salah satu contoh lah. Skop. Kalau soalan ni tentang pelancongan, skop itu ialah apa-apa yang ada kaitan dengan pelancongan. Isu ialah apa yang terjadi tentang pelancongan dalam negara kita. Kehendak soalan sama ada langkah, sebab ataupun kesan daripada tema tersebut. So, sangat jelas soalan ini dia tentang langkah lah. Jadi, pelajar wajib tulis perkataan langkah itu dalam kehendak soalan. Cara menulis pendahuluan yang terdiri daripada SIK, kalau soalan tersebut terlampau umum, susah juga pelajar nak tulis sebab mereka tak tentu arah. Terlampau banyak benda boleh tulis dalam pendahuluan. Untuk memudahkan mereka, mereka perlu fikir SIK. S, skop, apakah yang anda faham tentang tema? Contoh tadi pelancongan. Apakah yang dia faham tentang pelancongan? Dia tulis sebanyak 2 ayat, 3 ayat tentang skop. Lepas tu isu.
Mereka fikir pula apakah yang sedang berlaku di negara kita tentang pelancongan. Mungkin sektor pelancongan semakin hari semakin tidak memuaskan. Itu ialah isu. Bagi contoh lagi, itu ialah isu. So, pelajar boleh tulis kurang-kurangnya 2 ayat kalau mereka ada hala tuju untuk tulis isu tersebut. Dan yang paling penting, kehendak soalan, cara, kesan ataupun punca. Daripada penerapan teknik SIG tersebut, saya dapati bahawa pencapaian pelajar dalam ujian penulisan iaitu 8 jenis pendahuluan esei yang saya soal mereka selepas teknik SIG diterapkan. 8 soalan esei yang berbeza-beza, pelajar dapat menunjukkan peningkatan yang agak baiklah dan pelajar boleh menguasai dan menggunakan teknik SIG dengan baik, dapat ditonjolkan. Berdasarkan borang soal selidik pula, pelajar bersetuju bahawa teknik tersebut banyak membantu mereka terutamanya meningkatkan minat mereka dalam mengarang. Cadangan untuk kajian seterusnya adalah kajian tersebut sebenarnya saya buat dalam tempoh 1 bulan saja, agak singkatlah. So kajian seterusnya diharapkan jangka masa lebih panjang lagi lah, selama 2 ataupun 3 bulan supaya kajian tindakan itu lebih sah lagi. Dan kajian seterusnya haruslah difokuskan kepada topik-topik yang lebih penting lah sebab kalau pendahuluan itu sebahagian kecil saja dalam mata pelajaran tersebut. Hasil kajian dapat dimanfaatkan dalam PDPC dan teknik SIG ini bolehlah menjadi pendahuluan pelajar. Pendahuluan esei pelajar lebih menarik, lebih berkesan dan lebih menyeronokkan. Saya rasa perkongsian saya sampai ini sahaja atas sebab kesuntukan masa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Leong Kay Ling atas pembentangan sebentar tadi. Para hadirin dijemput untuk mengemukakan soalan melalui chat box YouTube dalam tempoh 5 minit selepas pembentangan.
Beats Music.